Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, bertemu dengan cikgu untuk kelas asas sains komputer tingkatan 2. So, hari ini kita akan lihat kepada bab yang kedua, algoritma. Okay, subtopik dia 2.1.1 bahagian yang kedua, struktur kawalan ulangan. Okay, sebenarnya struktur kawalan ulangan kamu telah pun pelajari dalam ASK tingkatan 1. Okay, so apakah itu sebenarnya struktur kawalan ulangan? Okay, cuba lihat aktiviti berikut. Berdiri selama 2 saat, duduk, 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 berdiri selama 2 saat, duduk. Okay, adakah arahan yang cikgu berikan sebanyak 6 kali tadi merupakan arahan yang sama? Okay, ya, arahan yang cikgu bagi tadi adalah arahan yang sama, iaitu berdiri, duduk, berdiri, duduk. Okay. Yang kedua, bagaimana untuk meringkaskan arahan tadi? So, tak perlu kita ulang banyak kali sebenarnya arahan tadi. Okay, sebenarnya kita ada cara dia. Okay, arahan yang sama boleh dipermudahkan jika menggunakan perkataan ulang. Okay, bila kita guna perkataan ulang, maksudnya kita tak perlu lagi menulis arahan yang sama sebanyak 6 ataupun beberapa kali. Okay, kita lihat pada dua contoh gambar rajah ni, iaitu yang pertama adalah pseudocode dan yang kedua adalah carta alir. Okay, yang pertama, pseudocode ini merupakan satu proses apabila kita lapar dan kita nak makan. Ya, sama juga untuk carta alir inilah proses untuk lapar dan makan. So, kalau kita tengok pseudocode dan carta alir ini hanya melakukan sekali sahaja proses. Okay, bagaimana jika kita masih terasa lapar? Okay, bila kita dah makan, kita masih lagi rasa lapar dan kita nak lagi ulang makan beberapa kali. So, kita boleh ubah suai pseudocode tadi kepada yang berikut. Okay, kita buat mula, jika saya lapar, maka saya makan. Adakah saya masih lapar? Jika ya, ulang saya makan. Jika tidak, henti. Okay, ini adalah contoh pseudocode yang mana proses makan dilakukan berkali-kali. Okay, ini pula adalah dari segi carta alir. Okay, mula, saya lapar. Jika ya, saya makan. Adakah saya masih lapar? Jika ya, dia akan ulang kembali proses yang sama sehinggalah jawapannya adalah tidak lapar, barulah tamat. Sekiranya saya lapar, jawapannya tidak, iaitu tidak lapar, maka kita akan terus kepada tamat. Okay, struktur kawalan ulangan. Okay, apakah dia struktur kawalan ulangan? Okay, kebiasaannya kita akan mendapati langkah-langkah algoritma yang dilaksanakan perlu dilakukan secara berulang kali. Okay, bahagian algoritma yang mengandungi langkah-langkah yang berulang, kita panggil dia sebagai gelung ataupun loop. Okay, bahasa Inggeris dia adalah loop. Okay, setiap gelung ulangan dipanggil lelaran ataupun iteration. Okay, kita ada 3 jenis struktur kawalan ulangan. Okay, iaitu yang pertama adalah struktur kawalan untuk ataupun for. Yang kedua, struktur kawalan selagi while. Dan yang ketiga adalah struktur kawalan ulang sehingga ataupun repeat until. Kita lihat pada struktur kawalan yang pertama, iaitu untuk ataupun for. Okay, melaksanakan satu langkah atau satu set langkah berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan. Okay, ini adalah contoh umum untuk struktur kawalan ulangan for. Okay, yang pertama, setkan pembilang kepada 1. Okay, yang ni kena adalah setkan pembilang kepada 1 untuk pembilang sama dengan 1 hingga n. Okay, n ni adalah nilai yang kita akan tetapkan. Contoh kita nak ulang sehingga 5 kali, 6 kali atau sebagainya. So, kita akan letak di sinilah untuk pembilang sama dengan 1 hingga n. Laksanakan tindakan. Tindakan tu apa? Tindakan kita lah. Contoh paparkan diskaun 50% dan sebagainya. Kemudian tambah 1 kepada pembilang. Okey, yang ni pun kena adalah untuk struktur kawalan ulangan. Okey, ini pula contoh carta alir, struktur kawalan ulangan for. Okey, yang pertama, setkan pembilang kepada 1. Pembilang kurang atau sama dengan n. Jika ya, kita akan laksanakan tindakan. Kemudian tambah nilai pembilang sebanyak 1 dan kita akan ulang balik proses sehinggalah n yang kita tetapkan tu dicapai, okay? Ataupun kita dah sampai kepada nilai yang paling maksimum untuk n. Okay, sekiranya tidak, program akan terus ke tamat. Okay, ini adalah contoh aktiviti yang melibatkan struktur kawalan ulangan for, iaitu melaungkan perkataan merdeka sebanyak 3 kali. Okay, so ini adalah kita punya pembilang, kita tetapkan kepada 3 lah. Okay, so pseudocode dia yang pertama, mula, berdiri tegak, setkan pembilang kepada 1. Okey, yang ni wajib adalah bila menulis struktur kawalan ulangan. Kemudian yang kuning ni adalah untuk struktur kawalan ulangan for. So, untuk pembilang sama dengan 1 hingga 3, laungkan merdeka, tambah 1 kepada pembilang. Okey, yang ni pun wajib ada untuk struktur kawalan ulangan. Kemudian barulah tamat.
Okey, carta alih pula. Okey, mula berdiri tegak, setkan pembilang kepada 1. Okey, syarat yang pertama, pembilang kurang atau sama dengan 3. Jika kurang atau sama dengan 3, maka laungkan merdeka, tambah nilai pembilang sebanyak 1. Okey, sekiranya pembilang telah melebihi nilai 3, maka dia akan terus kepada tidak dan juga tamat. Okey, yang kedua, struktur kawalan selagi ataupun while. Okey, melaksanakan satu langkah atau satu set langkah selagi syarat yang diuji adalah benar. Okey, so kita lihat pseudokod struktur kawalan ulangan selagi. Setkan memenuhi syarat. So kita akan mula dengan kita set dulu adakah dia memenuhi syarat. Kemudian kita laksanakan set tindakan dan tamat selagi. Okay, carta alih dia memenuhi syarat jika ia tindakan dan ulang lagi. Jika tidak, terus kepada tamat. Okay, contoh menyenaraikan nombor mulai daripada 1, 2 dan seterusnya secara menaik selagi lampu isyarat menyala. Okay, so pseudokod dia adalah mula, setkan nilai n kepada 1. Okay, kita kena set kepada 1 lah sebab kalau tak program ni takkan bermula. Kemudian selagi, okay, selagi ni untuk while lah, selagi lampu isyarat menyala. Okay, ni kita punya syarat kita. Okay, selagi lampu isyarat menyala, paparkan nilai n, tambah nilai n sebanyak 1 dan tamat selagi dan barulah tamat. Tamat untuk mula tadilah. Okay, ini adalah contoh struktur carta alih, struktur kawalan ulangan while tadi. Okay, mula, setkan nilai n kepada 1, lampu isyarat menyala jika ia paparkan nilai n, jika seterusnya tindakan dan ulang balik, jika tidak terus kepada tamat. Okay, perhatikan syarat yang berada di ruang bahagian atas gelung seperti gelung untuk ia. Kat sini, okay, yang kuning ni adalah untuk kita punya loop ataupun gelung kita. So, kalau kita lihat yang di atas tadi, macam mana cikgu bagi tahu tadi, nilai ini kena ada. Setkan nilai n kepada 1 ni wajib adalah untuk semua struktur kawalan ulangan. Kemudian, okay, kalau kita lihat dalam bahagian yang kuning untuk loop ni, bermaksud syarat yang diuji dahulu sebelum langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan. Syarat kita adalah lampu isyarat menyala. So, ni adalah kita punya syarat. Okay, seterusnya untuk C, struktur kawalan ulangan sehingga repeat until. Melaksanakan satu langkah atau satu set langkah secara berulang-ulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Okay? Syarat ini diuji setiap kali selepas langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan. Okay, pseudokod bagi struktur kawalan ulangan repeat until, kita akan ulang dahulu, laksanakan tindakan, kemudian barulah kita cek dia punya syarat adakah dipenuhi atau tidak. Okay, ini pula carta alih dia, set tindakan, adakah memenuhi syarat, jika ya, maka tamat, jika tidak memenuhi syarat lagi, kita akan ulang tindakan yang sama. Okay, contoh aktiviti bagi struktur kawalan ulangan repeat until adalah menyenaraikan nombor menaik sehingga syarat dipenuhi. Contoh syarat dia lampu isyarat dipadamkan. Okay, pseudokod dia mula, setkan nilai n kepada 1. Okay, ulang. Kita akan start dengan ulang dahulu. Papar nilai n, tambah nilai n sebanyak 1 sehingga lampu isyarat dipadamkan, tamat. Okay, maksudnya selagi lampu isyarat masih menyala, belum dipadamkan, maksudnya dia akan ulang lagi, ulang-ulang dan seterusnya. Okay, ini pula contoh carta alih. Okay, mula, setkan nilai n kepada 1. Okay, paparkan nilai n, tambah nilai n sebanyak 1. Kemudian baru dia akan cek lampu isyarat dipadamkan. Jika ya, tamat. Jika tidak, dia akan ulang lagi proses yang sama. Okay, ini pula kita lihat pada struktur kawalan ulangan repeat until tadi. Okay, perbezaan dengan while tadi. Okay, kita lihat. Perhatikan syarat pengulangan yang berada di bahagian bawah gelung. Okay. Setiap langkah dalam gelung akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali. Sebab kita akan paparkan dahulu nilai lah. So, dia akan minimum mesti akan ada 1 kali dilaksanakan. Okay, sebab nilai n kita akan set mula dengan 1 lah. Okay, syarat ujian adalah bersongsangan dengan syarat ujian dalam gelung while tadi. Okay, sebab kita akan uji selepas tindakan. Okay, ini adalah perbezaan. Okay, cikgu akan tunjukkan perbezaan antara gelung while tadi dan juga gelung repeat until. Okay, boleh lihat perbezaan dia yang bahagian kuning dan bahagian putih di sini lah. So, untuk while,
kita akan uji syarat dahulu, dan untuk repeat until kita akan laksanakan tindakan dahulu. So ini adalah perbezaan antara kedua-dua struktur kawalan ulangan. Okey. So kita lihat pada satu contoh latihan. Anda ingin mencipta kalkulator untuk mengira luas segi empat tepat. Tuliskan pseudocode dan lukiskan carta alih untuk program kalkulator tersebut. Okey, pseudocode-nya adalah mula. Tekan butang on atau off. Masukkan panjang segi empat tepat. Masukkan lebar segi empat tepat. Kirakan luas segi empat tepat, iaitu formulanya adalah panjang darab lebar. Paparkan jawapan. Jika ada lagi soalan luas segi empat tepat, ulang semula langkah 1. Jika tidak, tamat. Okey, ni kita punya carta alih. Okay, kita mula, tekan on off, masukkan panjang segi empat tepat, masukkan lebar segi empat tepat. So, ni adalah kita punya input lah. Okay, kemudian kirakan luas segi empat tepat menggunakan formula panjang darab lebar, paparkan jawapan. Okay, sekiranya ada lagi soalan berkaitan dengan luas segi empat tepat, maka kita akan ulang proses yang sama. Sekiranya tidak ada lagi soalan, okay, so kita akan terus kepada tamat. Okey, kemudian soalan yang kedua, okay, cikgu ada satu carta alih. Okay, kita tengok carta alih kita mula. Beli pen biru RM RM1.50. Kemudian, adakah anda masih mempunyai duit? Jika ya, beli pen merah lagi sebanyak harga yang samalah RM1.50. Jika tidak mempunyai duit, so kita terus kepada tamat. Okey, soalannya, anda mempunyai RM12.50. Berapakah jumlah maksimum bilangan pen biru dan pen merah yang anda boleh beli? Okey, so kita lihat di sini harga pen biru. Okay, pen biru harga dia RM1.50 dan pen merah harganya RM1.50 juga. Okey, so apakah jumlah maksimum bilangan pen biru, pen merah yang anda boleh beli? Okey, sebatang pen biru dan 7 batang pen merah. Okey, kenapa kita hanya boleh beli sebatang pen biru? Sebab ulangan kita adalah di sini, iaitu membeli pen merah. So pen biru kita akan ada tolak RM1.50 di sini sebab kita ada mula-mula RM12.50. So bila kita tolak, kita akan dapat bakinya adalah RM11. So untuk nilai RM11 ni kita masih boleh membeli 7 batang pen merah sebab 7 RM1.50. Kalau kita kali dengan 7, kita akan dapat RM10.50. Maksudnya kita boleh membeli 7 batang pen merah dan hanya 1 batang pen biru. Okay, soalan yang kedua, bolehkah anda membeli sebatang pen biru dan 5 batang pen merah? Berikan justifikasi. Okay, boleh tak kita beli 5 batang pen merah? Okay, mestilah boleh sebab nilai wang kita masih mencukupi lah untuk berbuat demikian. Maksudnya untuk membeli pen merah kita masih mencukupi sebab kita maksimum boleh beli sampai 7 batang pen merah. Yang ketiga, bolehkah anda membeli 3 batang pen biru dan 2 batang pen merah? Berikan justifikasi. Okey, kita tak boleh belilah 3 batang pen biru sebab kita punya struktur kawalan ataupun kita punya program ni kita dah set hanya 1 batang sahaja pen biru sebab dia tak berulang. Kawasan yang di atas ni selepas mula ni dia tak diulang di sini. Yang ni tiada ulangan. Okey, oleh itu walaupun kita mempunyai wang yang cukup, kita hanya boleh membeli sebatang pen biru sahaja. Okey, masalah yang kedua, emak anda memberikan duit sebanyak RM20.40. Beliau ingin anda menghabiskan duit yang diberi untuk membeli buku rujukan. Setiap satu buku rujukan berharga RM5.20. Tuliskan pseudocode dan carta alih untuk membantu anda mengira berapakah jumlah buku rujukan yang anda perlu beli untuk menghabiskan duit yang diberi. Okey, pseudocode dia mula, beli buku rujukan RM5.20. Adakah baki wang mencukupi? Jika ya, beli buku rujukan lagi RM5.20. Ulang, adakah baki wang mencukupi? Jika tidak, kita akan terus ke tamat. Okay, ini carta alih dia. Mula, beli buku rujukan. Adakah baki wang mencukupi? Jika ya, beli buku rujukan lagi. Jika tidak, terus kepada tamat. Okay, sekian saja untuk struktur kawalan ulangan. So, bertemu lagi untuk video yang seterusnya.